Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, atau kama qala. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk dan juga hidayah kepada kita, yang mana dengan petunjuk dan juga hidayah daripada Allah itu kita masih lagi mampu untuk mentaati setiap daripada perintah Allah. Kita masih lagi mampu untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, dan kita bersyukur kepada Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang telah memberi keizinan, kesempatan dan juga kesehatan kepada kita, khususnya pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah, dan seterusnya kita dapat bersama-sama untuk duduk berada di dalam majlis ilmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah, kita semua dirahmati oleh Allah, dan yang paling penting, kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa kita minta kepada Allah, semoga setiap amal yang kita lakukan, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita minta semoga semua itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita masih lagi menggunakan kitab 70 dosa besar. Dalam bahasa Arab kitab ini disebut sebagai kitab Al-Kabair. Biasanya di pondok-pondok dia belajar kitab Kabair. Cuma kalau di pondok kita belajar kitab Kabair, biasanya perbahasan yang diberikan kepada pelajar
dia berlega dalam suatu ruang lingkup yang kecil. Sebab Tok Guru dia lebih tumpu kepada mengkhatamkan kitab, dan terpulanglah kita sebagai anak murid selepas tu kita nak mengajar, kita rujuklah pada mana-mana kitab, asalkan setiap perbahasan yang kita nak berikan pada satu tajuk tu dia sesuai, ya. InsyaAllah pada malam ini dosa besar yang ketujuh, iaitulah meninggalkan ibadah haji. Dalam fiqh, haji disebut sebagai a'malun makhsusatun tuaddi fi zamanin makhsusin wa makanin makhsusin ala wajhin makhsusin. Dalam fiqh, haji disebut sebagai suatu amalan, suatu ibadah makhsusatun yang dikhususkan, satu ibadah yang khusus, sejenis ibadah yang khusus selain daripada solat, ibadah yang khusus selain daripada puasa, ibadah yang khusus selain daripada berzakat, ibadah yang khusus. Maka ulama fiqh juga meletakkan bahawa haji ini juga termasuk di dalam kategori ibadah yang khusus. Sebab itu disebut a'malun makhsusun, sejenis amalan, sejenis ibadah yang khusus. Sebab ibadah ni ada dua. Satu ibadah yang khusus, itulah dia ibadah yang difardukan oleh Allah. Satu lagi jenis ibadah yang umum. Ibadah yang umum inilah membuktikan bahawasanya kehidupan manusia ini tidak boleh terlepas daripada ibadah. Hatta kita keluar daripada rumah mencari rezeki, kita niatkan niat kita yang pertama kerana Allah. Kita cari rezeki, niat kita nak sara ahli keluarga kita, kita nak cari redha Allah. Lalu kita jaga setiap batas-batas hukum, maka keluarnya kita mencari rezeki itu dikira sebagai ibadah. Sebab itu kita sebagai orang Islam, kita tak boleh menyamakan kita dengan orang yang bukan Islam. Sebab orang yang bukan Islam, mereka membataskan ibadah itu dalam suatu ruang lingkup yang kecil. Pada pandangan orang bukan Islam, bila mereka masuk saja ke dalam rumah ibadah, maka itulah baru dinamakan ibadah. Contoh Kristian, bila dia masuk saja dalam gereja, maka itulah dianggap sebagai ibadah. Ataupun kiahlah kepada agama-agama yang lain. Dan orang Buddha, bila dia masuk saja ke dalam makbad dia, dalam rumah ibadah dia, maka pada ketika itu barulah dianggap sebagai ibadah. Tetapi berbeza dengan kita orang Islam. Sebab itu kita tak boleh kecilkan konsep ibadah. Sebab ibadah ini terlalu luas. Sama ada ibadah yang khusus, seperti mana ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah, dan termasuklah ibadah yang umum. Kita keluar rumah cari rezeki, dan kita bergotong royong sesama masyarakat, semua itu kita niatkan kerana Allah, maka itu dianggap sebagai ibadah. Ya, boleh kongsi. Sebab itu disebut a'malun makhsusatun, sejenis amal, sejenis ibadah yang dikhususkan, yang mana tuaddi fi zamanin makhsusin, yang mana ibadah haji ini dilakukan pada masa-masa yang tertentu. Dia tak sama dengan umrah. Umrah kita boleh
lakukan pada mana-mana masa yang kita rasa sesuai kita nak buat. Sebab tu hari ni orang dah ada duit. Asal musim bulan Ramadan penuh Mekah. Saya tanya sahabat saya 2 hari lepas, semalam sebab dia duduk kerja di Mekah. Saya tanya dia, tahun ni ramai tak? Dia kata tahun ni kurang sikit. Bukan kurang sikit orang pergi ke Mekah, kurang sikit orang sembahyang di Masjidil Haram, tapi ramai jemaah. Saya tanya kenapa kurang sikit? Sebab tahun ni Saudi jadi tuan rumah OIC. Jadi kerajaan Saudi minta kepada rakyat dia, kalau boleh sembahyang di rumah, eloklah sembahyang di rumah, sebab takut nanti jalan terlampau sesak. Maknanya ramai yang hadir di Mekah. Cuma kalau kita nampak ada lopong sikit tu, sebenarnya lopong tu disebabkan apa? Kerajaan Saudi minta khusus kepada penduduk di Mekah supaya sembahyang di rumah. Nak ceritanya orang dah ada duit, orang boleh berpuasa di Mekah sana. Tapi berbeza dengan haji. Kita tak boleh buat haji dalam bulan Ramadan. Kita tak boleh buat haji dalam bulan Syawal. Kita tak boleh buat haji selain daripada bulan Zulhijjah. Sebab hanya satu-satunya bulan haji, bulan mengerjakan haji, iaitulah bulan Zulhijjah. Sebab tu saya jumpa buah-buah hakikat ni, dia sembahyang pun dia sembahyang pakai niat. Ada kami jumpa di pondok dulu. Saya duduk di pondok 7 tahun tuan-tuan, macam-macam jenis manusia kita jumpa. Ada jenis manusia ni, dia pergi ke Mekah, dia bayang dia pergi Mekah, maka dia dikira dah menunaikan haji. Ada. Wal'ayyadzubillah. Ada jenis manusia datang ke pondok, tanya Tok Guru, saya tak payah sembahyang dah Tok Guru, saya niat je, maka dikira sebagai sembahyang. Ada jenis manusia begitu. Puasa pun begitu. Allah. Sebab tu ilmu ni kita kena belajar. Kita tak boleh dapat ilmu daripada internet terutama. Mesti kena belajar. Ya, sebab tu disebut haji ni amalun makhsusatun tuaddi fi zamanin makhsusin. Ianya dilakukan, ditunaikan pada masa-masa yang tertentu sahaja, ataupun fi makanin makhsusin, dan di tempat yang tertentu. Mana boleh kita buat haji di Malaysia? Tu di tempat ayah bin. Ya ke? Fauzi, pernah pergi tengok ayah bin? Mereka buat haji dekat perkampungan mereka. Pernah dengar tu? Satu ajaran sesat. Dia mendakwa dia tak perlu lagi dah pergi ke Mekah, memadai dia buat haji itu di kawasan dia. Ada saya, sahabat saya daripada Iraq, dia sebut kalaulah tak kerana Kaabah ada di Saudi, kalaulah tak kerana Masjidil Haram ada di Saudi, makam Nabi ada di Saudi, kata sahabat saya daripada Iraq, kalaulah tak kerana dua benda ni ada di Saudi, nescaya dah lama dah aku haramkan diri aku menjejakkan kaki ke bumi Saudi. Mujur ada dua benda ni, Kaabah, ada makam. Kalau tak ada dua benda ni, dah lama dah aku takkan jejakkan kaki aku ke Saudi. Kalau kita nak tengok siapakah mereka yang paling biadab dalam pengamalan sunnah, itulah di Saudi. Biadab. Kita akan jumpa, bila kita pergi sana, kita akan jumpa
Kalau sembahyang tu Allah, macam-macam jenis perwatakan orang sembahyang kita boleh jumpa di Saudi. Kadang-kadang tu tengah-tengah sembahyang handphone bunyi. Dia jawab. Kalau ada jawab subhanallah, sah ke tak sah sembahyang? Maksudnya dia jawab telefon, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tanya Fuad, sah tak sah sembahyang? Kalau dia niat zikir sah. Kalau dia tak niat zikir tak sah. Sebab tu kita nak tegur imam, subhanallah, kita kata. Kita tak niat zikir, maka batallah sembahyang kita. Kenapa ulama kata mesti kena niat zikir? Kalaulah kita kata subhanallah tanpa niat berzikir, wah seronoklah orang Arab. Sebab subhanallah itu diucapkan dalam kalimah Arab. Kalaulah orang Arab, kalau kita sebut subhanallah tanpa niat zikir, Masya Allah, orang Arab ni boleh bersembang agar di dalam solat. Tak Zan? Sebab tu kata ulama kena niat zikir. Contoh kita raya baru-baru ni kan, sembahyang raya kan. Kalau tuan-tuan, saya pun tak baca putusan ni kan? Tapi ada sahabat saya mesej hari Sabtu, dia mesej saya. Dia kata dalam surat khabar putusan hari ni, maknanya hari Sabtu sebelum raya itulah, kita raya hari Ahad, tak surat khabar hari Sabtu tak? Ada satu kolom ruang agama di situ. Saya pun tak pasti ustaz mana, tapi saya dapat mesej daripada Begitulah mesej yang tulis. Dia kata dalam surat khabar putusan ada satu ustaz ni mengatakan bahawa sembahyang hari raya ni hukumnya wajib. Tu. Kozi, kalaulah sembahyang raya ni hukum dia wajib, maknanya sembahyang fardu dah ada berapa dah? Dah ada 6. Awak dia boleh kata sembahyang raya dia wajib, awak dia tak kata sembahyang tarawih wajib. Wah, kalau sembahyang tarawih wajib sunat, 20 rakaat pula tu mampu kan? Itu dah. Sembahyang tarawih wajib sebanyak 20 rakaat, apa pening? Tak buat dosa, betul tak? Kena pula imam dia bubuh malam tu 1 juz. Pakak-pakak lari lah. Imam baru bawa juz amma je. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Juz amma je, 8 cerah. Ya Quran. Belum lagi imam tu bawa 1 juz majid. Saya ingatkan tempat yang saya pernah solat di tanah Arab dulu, 1 juz ini. Ingatkan tempat tu yang paling lama. Tak? Saya kata pasal aku malam ni. Sebab biasa saya sembahyang di masjid dekat rumah sewa saya. Imam tu dia potong-potong je ayat. Dia buat 8, dia bagi separuh muka je, separuh muka. Tak apalah nak merasa jalan, rugi kalau kita duduk nampak orang tak rasa benda-benda ni. Pergilah satu masjid sembahyang, dia buat 20. Malam tu dia bawa 1 juz, 1 juzuk. 1 juzuk ni lebih kurang dalam 200 muka surat tu. Lebih kurang dekat lebih kurang 20 muka surat. Kalau 200 muka surat peninu, lebih kurang dalam 20 muka surat, dekat 30 juga. Maknanya kalau bilangan ayat tu, kalau 1 juz berapa ayat? Lebih kurang berapa ayat ni? Sampai 100 tak? Pozi? Sampai? Lebih kurang 200 ayat tu. Kalau Baqarah tu daripada ayat 1, daripada awal Alif Lam Mim sampai habis juzuk 1 tu, dekat-dekat 200 ayat. Kelebih itulah. Kau tengok, saya kata malam ni kena, besok tak pergi dah masjid ni, pergi cari masjid lain. Rupa-rupanya pergi cari tempat lain, malam tu masjid tu bawa 3 juzuk. 3 juz. Dah tak apa.
apa dah, dia kata malam ni aku kena, saya ingatkan 3 juz tu paling banyak dah. Rupa-rupanya ada lagi satu bajet, satu malam dia bawa 6 juzuk. 6 juzuk apa nak habis kan? Qazi, 6 juzuk bukan sikit tapi mesti dalam hati tu mampu aku malam ni. Taubat dah, tak mari dah bajet tu. Besok pergi balik hadir dekat rumah saya pun, bawa lah separuh-separuh. Okey, rupanya ni yang terbaik. Punya teruknya, punya kita berkiranya dengan Allah. Nah, awak dia boleh kata semayang raya tu wajib, pasal apa dia tak boleh kata semayang tarawih tu wajib? Baik dia kata semayang tarawih wajib, tapi dia boleh kata semayang raya tu hukumnya wajib. InsyaAllah. Satu. Yang kedua, dia tulis di sana, kita lepas ni kalau semayang raya, masa kita tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, tak perlu dah kita nak selang dengan takbir. Kan 7 kali takbir rakaat pertama, 6 kali tasbih bersamaan dengan 7 kali takbir. Rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir. Betul. Tasbih dan takbir dalam semayang raya tu tak wajib. Kita ni usolli sunnat, usolli sunnata Aidil Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Rakaat pertama imam baca Fatihah, rakaat kedua imam baca juzuk amma, surah lah. Lepas tu imam rukuk, sujud. Sah tak sah semayang tu? Maksudnya sah, sebab itu asas semayang. Asas semayang ni qiyam, dia niat, dia qiyam, dia baca Fatihah, dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud. Dia bangkit dia bangkit sujud, dia turun berdiri. Sah. Adapun kita selang dengan tasbih, kita selang dengan takbir, itu sunat je. Jadi kalau tak buat pun tak apa. Sebab tu kalau imam tak buat, imam tu lupa Allahu akbar, nah, sepatutnya imam tu kena subhanallah ataupun dia kena Allahu akbar. Tiba-tiba imam tak takbir, imam tak tasbih, imam tak takbir, terus dia baca bismillahirrahmanirrahim. Makmum tak tegur pun tak apa. Makmum tak perlu nak kata subhanallah pun tak apa. Sebab benda tu sunat, dia bukan wajib pun. Sebab kalau makmum tegur subhanallah, dia terlupa nak niat zikir, batal sembahyang. Walaupun sembahyang itu sembahyang sunat. Tak pakcik, buat apa yang orang dulu buat tu dah kira betul lah. Tok-tok guru dulu pakcik, mereka buat benda-benda ni bukan saja-saja kita beli kereta, kita punyalah make up kereta. Sahabat saya beli Audi, kereta Audi tu yang 2 pintu tu dah mahal tu. Dia punya make up lagi tu, saya tanya berapa habis, dekat 200,000. Saya punya terkejut, orang kata terkejut gila lah Mazi. Kalau 200,000 dibagi kita lah Mazi, kita punya kereta pun tak sampai harga tu, tapi dia punya aksesori dah cecah 200,000. Subhanallah. Dia tidurkan duit ni. Kita beli kereta, kita nak bagi cantik, kita periah dia bagi cantik, biar sedap mata memandang. Kita beli rumah, kita ubah suai rumah bagi cantik, biar sedap mata memandang. Betul je. Kita beli baju yang cantik-cantik. Mana ada kita beli baju yang luar daripada saiz kita? Kita pakai saiz L, tapi kita beli double XL. Tak. Kita beli ikut saiz badan kita. Kita pilih baju yang cantik, color yang cantik, supaya apa? Biar sedap mata memandang. Jadi kalau dalam hal-hal ini kita boleh faham bahawa kita kena berhias bagi cantik. Kenapa dalam solat, dalam bab ibadah kita berlebih kurang ni? Jangan. Sebab tu ulama dulu dah buat bagi elok, kita buat. Tambah-tambah takbir. Benda ni benda yang datang dengan cara spontan.
Kalau tuan-tuan sembahyang raya di Bangladesh, sambut raya di sana, di belah Bangladesh, di belah India, di belah Pakistan, mereka ni kalau takbir raya, nak malam raya saya ingat lagi, sambut raya ni dia punya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata benda takbir ni, tapi takbir juga tu, laju dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Bangladesh, kalau sembahyang di belah-belah Arab pula takbir dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam jihad pula. Tapi di Malaysia, di Malaysia ni dia punya melerit Allahu Akbar, Allah. Orang Arab dia gelak, dia melerit di sana. Kalau orang Perak, orang Perak kalau bagi salam dia ikut alunan air Sungai Perak. Kalau lahan Assalamualaikum, kalau makin Assalamualaikum, kalau makin Assalamualaikum, dia ikut orang Melayu. Lepas tu orang Melayu dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mula merewak. Ingat macam-macam benda kita ingat zaman-zaman dulu, zaman kita bersama dengan arwah kita itu. Nah, mula nangis. Orang Arab takbir tak nangis. Sebab hari itu hari kemenangan. Pasal apa kita nak nangis? Tapi kita bukan saja-saja nangis, bukan berlakon. Dia mari secara spontan. Tak, maknanya orang dulu buat tu dah betul dah. Tok Guru dulu dia cerdik. Tak. Dia kata orang Melayu ni pantang melonggok. Dia melonggok. Tak. Dia berhimpun ramai-ramai, tak ada kerja lain dia buat faat. Apa dia buat? Dia mengumpat. Tahu Haji? Macam biasa je. Dia mengumpat ni, dia tak kira waktu. Sama. Dia tak ada macam haji. Haji ni fi zamanin makhsusin, fi makanin makhsusin. Haji ni dalam masa yang tertentu, pada tempat yang tertentu. Mengumpat ni dia tak ikut masa. Mengumpat ni kadang-kadang dalam surau pun dia mengumpat. Ya. Mazuri, mana sedap mengumpat ke makan? Pozi jawab tadi. Mana syok ni? Mengumpat ke makan? Lagi sedap. Mazuri? Allah dia tak berani nak jawab dah. Hasan? Mana lebih seronok Hasan? Mengumpat ke makan? Mengumpat, makan ni bila tanya kenyang kita berhenti. Mengumpat ni makin lama makin syok. Tanya, betul je kan? Macam biasa. Dia makin lama kena pula ada dia punya guru dia. Saya ni Ustaz bukanlah nak ngumpat, tapi kan Ustaz simpulan tu ngumpat dah tu. Kita mengumpat habis, pahala puasa kita habis, pahala solat kita habis, pahala Quran kita habis, zikir habis, sedekah semua habis. Boleh kat siapa? Boleh kat orang yang kita Allah. Sebab tu Tok Guru dia cerdik. Daripada hamba pelonggok mengumpat, tu yang malam raya takbir, pergi rumah ke rumah. Pak Tok Guru. Daripada hamba pelonggok mengumpat, baik buat tahlil. Kadang-kadang banyak kat depan tu, mengumpat lagi. Sebab tu Tok Guru kata daripada hamba duduk depan mayat tu bersembang kosong, baik buat tahlil, baik baca Yasin, kan lagi bagus. Baca Yasin depan orang sakit ni boleh dosa. Pahala lah nak kita buat tahlil. Ya betul, memang zaman Nabi tak buat gitu. Tak semua benda harus Nabi buat. Kalau semua benda yang harus Nabi buat, payah kita. Tak. Jadi tak semua benda harus ni Nabi buat. Contoh, baca Yasin ni bukan wajib, benda ni sunat. Dan tak semua benda sunat Nabi buat. Dan tak semestinya bila Nabi tak buat, kita buat maka diharam. Selagi mana tidak ada nafs. Dan idza lam yujad hukmun qat'iyyun tata'awwadu ala hukmin wad'iyyin. Dalam sesuatu amalan, bila tidak ada satu nas yang mensabitkan perbuatan itu haram, maka jadi harus.
Itu baca Yasin. Ada kenas daripada Quran maupun sunnah mengatakan baca Yasin malam Jumaat tu haram? Tak ada. Bila tak ada sunnah, harus hukum dia buat. Ada kenas yang menyatakan bahawa tahlil arwah tu haram? Tak ada. Jadi bila tak ada, buat. Nah, ada kenas yang menyatakan bahawa orang Melayu malam raya takbir rumah ke rumah hukum dia haram? Tak ada. Bila tak ada, buat. Ini kaedah kita, idza lam yujad hukmun qat'iyyun tata'awwadu ala hukmin wad'iyyin. Bila kita tak jumpa satu-satu nas yang qat'i daripada Quran maupun sunnah maupun ijma' ulama, maka dia kembali kepada hukum wad'i. Buatlah. Benar ya? Itu. Sebab tu kembali pada bab haji. Haji fi makanin makhsusin, dilakukan pada tempat-tempat yang tertentu. Yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibina untuk manusia, lalladzi bi Bakkah mubarakan, yang kini sekarang di rumah ibadah pertama itu, kata Allah, sekarang ini berada di suatu lembah yang bernama Makkah. Yang mana Mekah itu, kata Allah, mubarakan, di satu lembah, satu bumi yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bincanglah bab haji, ya. Kemudian kata ulama fiqh ni, wal hajju fardun, haji hukumnya wajib. Ala kulli fardin min dzakarin aw untha. Haji ini hukumnya wajib, dia bukan harus, dia bukan sunat. Siapa yang menafikan kefarduan haji, wal iyad billah, kafir. Macam mana dia menafikan kefarduan solat, dia menafikan kefarduan puasa dan zakat, hukumnya kafir. Sebab tu kata ulama, ijma' ulama mengatakan bahawa wal hajju fardun. Haji ini hukumnya wajib. Ala kulli fardin min dzakarin aw untha, dia wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan, bisytiratil ma'rufah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini kena belajar fiqh lah. Kita bukanlah belajar fiqh ni, kita cuma belajar bab dosa-dosa besar akibat daripada kita meninggalkan ibadah haji. Allah kata, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ali Imran ayat 97. Tuan-tuan tengok di situ. Rupa-rupanya di antara hak-hak yang Allah beri kepada manusia, hak-hak yang mesti ditunaikan oleh manusia kepada Allah ni apa dia? Hajjul baiti, iaitulah menunaikan ibadah haji. Mana? Di baiti, jadi di Makkah Al-Mukarramah. Tapi kita kena, di antara ibadah-ibadah yang merupakan wajib di dalam Islam, yang mana ianya boleh dilakukan setelah mana sempurnanya syarat, itulah dia haji. Sebab tu hari ni kita duk riuh pasal apa? Pasal wuduk, kan? Hari ni artis pun cakap pasal wuduk, pemain bola sepak pun cakap pasal wuduk. Kalau tuan-tuan pergi tampal kasut, yang pekerja tampal kasut pun cakap pasal wuduk. Kalau pergi repair motor kat bengkel, tuan kedai tu pun cakap pasal wuduk. Pergi cyber cafe, budak-budak duk melepak dekat cyber cafe pun cakap pasal wuduk. Semua cakap pasal wuduk. Mana yang terima, mana yang tak terima, mana yang beralasan, macam-macam jenis alasan kita jumpa. Kita perlu sedar, ada juga manusia yang kata wuduk ni kita tak boleh laksanakan ia selagi mana masih ada di kalangan manusia yang melakukan kejahatan. Ada.
Selagi makna manusia ni semuanya tak berkelakuan baik, selagi itu kita tak boleh laksanakan hudud. Saya nak tanya Fuad, bila masa kita nak tunggu manusia semua jadi baik ni, zaman Nabi dulu tak ada ke penjenayah? Apa sih? Zaman Nabi dulu tak ada ke orang mencuri? Zaman Nabi dulu tak ada ke kes-kes jenayah? Haji Syah, ada? Boleh dia buat hudud. Jadi macam mana kita boleh terima alasan kita tak boleh melaksanakan hudud selagi mana manusia masih berkelakuan jahat? Selama mana manusia ditarbiyah, semua manusia dah jadi baik, kemudian kita laksanakan hudud, dia buat juga jahat, barulah boleh dilaksanakan hudud. Ni kata mereka. Ada? Saya duduk dengan budak-budak akam ada. Mereka punya pandangan begitu. Saya kata, dia dalam Islam ni, dalam masalah hudud ni, kita kena terima suatu realiti bahawa kita bukan lagi duduk di zaman Makki, zaman di mana Nabi berada di Makkah. Kita harus terima suatu hakikat bahawa kita bukan lagi duduk berada di zaman Madaniyah, zaman di mana Nabi berada di Madinah. Nabi berada di Mekah, Allah turunkan ayat ketika Nabi di Mekah, maka dinamakan ayat itu ayat Makkiyah. Ayat yang menceritakan tentang kesesuaian cara hidup Nabi di Mekah. Ayat berkaitan dengan soal akidah, sebab dia sesuai dengan keadaan awal Islam pada ketika itu. Nabi sampai saja di Madinah, turun ayat di Madinah, maka ayat itu dinamakan ayat Madaniyah, menceritakan tentang kesesuaian Nabi sewaktu berada di Madinah. Antaranya ayat berkaitan dengan soal hukum. Di Mekah memang ayat tak turun berkaitan dengan soal hukum, sebab pada ketika itu awal Islam. Jadi adalah golongan-golongan hari ini yang cuba memahami Islam ni dengan cara pendekatan begitu. Dan kita kena kembali awal permulaan Islam ketika Nabi berada di Makkah. Sahabat saya kerja di Mekah. Saya tanya, ada ke grup-grup arkam ni? Ada. Sekarang ni orang ada sewa satu imarah, satu rumah. Lah ni mereka duduk sewa himpun, mereka duduk sewa beli unta. Mereka sekarang ni duduk kumpul unta, duduk bela unta, sebab mereka nak kembali kepada zaman unta dulu. Ini sunnah Nabi kata. Maksudnya maknanya kita naik kereta ni langsung tak dapat sunnah. Saya show tuan-tuan pergi kerja naik unta lah. Lepas ni tak ada sebiji kereta pun kat luar. Semua pakat-pakat beli unta ni. Sana answer pun tak boleh pakai. Answer lagi lah, kancil lagi. Kata tak? Mesti kena unta. Saya show kat Proton nanti lah, saya ingat. Unta lah. Kata dia Dua-dua dah buat kancil. Kenari pun dah ada. Saya fikir Pro-2 atau Proton kena buat unta. Camel ke, tak kisahlah. Nak pahala sunnah. Kita iktikad amal sunnah tang nama pun cukup lah. Dia pun duk beli sekarang. Dia pun duk beli unta kat Saudi. Cuma bagusnya mereka ni low profile. Dia tak menonjol. Sebab tu kerajaan Saudi tak ganggu, sebab mereka ni low profile. Dia beli unta, dia bela unta. Dia kawan saya tanya, kenapa ni kita nak kembali kepada zaman sunnah Nabi. Nabi dulu dia tak guna tu. Nabi dulu dia dalam perjalanan kebiasaannya Nabi menggunakan kenderaan yang namanya unta. Gamaknya lah, gamaknya. Kalau zaman Nabi dulu ada kereta lah, Fauzi, Nabi masih ke nak gunakan unta? Gamaknya lah. Haji Syam,
Nabi tahu nak pergi ke Mekah semula. Kalau Nabi, contoh kalau Nabi di Mekah, Allah perintahkan Nabi berhijrah ke Madinah. Gampangnya lah, kalau zaman tu ada kereta, gampangnya Nabi nak ke Gunung Unta. Nabi ni orang cerdik, manusia yang paling cerdik dia lah. Takkanlah Nabi masih nak gunakan unta kalau zaman tu ada kereta. Dia tahu kalau naik kereta tak sampai 1 hari sampai ke Madinah, tapi naik juga unta. Nanti orang cakap Nabi ni tak cerdik. Betul? Apalah macam ni kau orang nak jadi Nabi. Tapi muncul zaman tu tak ada kereta. Tak. Sebab tu kita kena terima hakikat, kita bukan lagi hidup di zaman Makkiyah ataupun zaman Madani. Maknanya kita hidup di zaman di mana Quran tu tak turun dah. Kalau dulu zaman Nabi di Mekah, Quran turun di Mekah. Nabi ke Madinah, Quran turun di Madinah. Sekarang ni Quran tak turun. Quran tak turun di mana dah? Di Mekah pun tak turun, di Madinah pun tak turun, apatah lagi di Malaysia. Jadi kita tak boleh nak iktibar sesuatu hukum dalam Islam berdasarkan Makkiyah ataupun Madaniyah. Kita tak boleh laksanakan hudud sebab Nabi di Mekah tak buat hudud. Tak. Tak boleh gitu. Maknanya kita cuba nak iktibarkan sesuatu hukum dalam Islam berdasarkan Mekah dan Madinah. Tak boleh. Kita sekarang ni hukum berdasarkan kepada tadarruj, berdasarkan pada kesesuaian kita. Tak. Sebab satu-satunya hukum, satu-satunya perintah Allah yang bersifat mesti sempurna haji. Selain daripada haji, walaupun manusia masih ada lagi yang berkelakuan jahat, hudud kena buat. Kalau haji, selagi mana tak cukup syarat haji, selagi itu tak wajib. Sebab tu Allah kata, man istata'a ilahi sabila. Haji ni wajib bagi mereka yang mampu. Yang tak mampu tak wajib. Tak. Kita cukup kewangan, tak. Tapi kita tak ada kesihatan tubuh badan, tak wajib. Tak. Kita ada duit, kita ada kesihatan tubuh badan, tapi tak aman perjalanan, tak wajib. Tak dijawab. Kita ada duit, kita ada kesihatan yang mengizinkan kita nak pergi buat haji, ada aman perjalanan, tapi sayang pilihan raya, wajib pergi kan? Zan, tanya Zan dulu. Nak pergi Zan? Rugi, duit dah bayar. Macam mana Zan? Zan jawab dah. Fauzi, duit dah bayar. Dia dah Fauzi, duit dah bayar. Tiba-tiba pilihan raya. Dari anak taruh haji ke? Undi pos. Sebab tu dia kena dia tak wajib nak, tak wajib. Sebab tak cukup syarat. Sebab tu Allah kata man istata'a ilaihi sabila. Satu-satunya di antara perintah Allah yang bersifat sempurna baru boleh buat haji. Solat kita tak cukup, solat kita tak boleh berdiri, walaupun rukun solat tu mesti kena qiyam. Kita tak boleh qiyam, kita boleh duduk, wajib juga. Kita sihat wajib, kita sakit pun wajib. Nak puasa wajib, kita puasa, kalau tak buat kena qada. Nak zakat wajib, betul Fauzi? Walaupun kita tak kena bayar zakat perniagaan, mungkin kita ada pendapatan, kita tak wajib bayar zakat pendapatan, kena bayar zakat fitrah. Maknanya kena bayar zakat juga. Sebab tu satu-satunya ibadah Allah yang bersifat sempurna baru boleh buat haji. Tak termasuk hudud. Kita tak boleh laksanakan hudud melainkan bila cukup syarat. Tak betul. Waktu suruh belajar tak mau. Tak. Ini belajar kat Facebook, belajar dekat mana? Dekat YouTube, belajar dekat mana? Dekat internet. Bila belajar tak ada guru, inilah jadi. Ya? Baik, tengok kita. Itu baru mukadimah. Kita baca sikit je. Pukul 9 habis dah. Yang tadi itu semua mengarut dia. Meninggalkan ibadah haji. Ibadah haji adalah salah satu daripada rukun Islam.
wa thabatat fardiyatuhu minal kitabi was sunnati. Kalau kita tengok dalam kitab Mughni Muhtaj, di sana sebut sabit wajib haji ini daripada Quran dan daripada sunnah. Hadis biasa kita dengar Nabi sebut buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas lima perkara. Selain daripada syahadah, selain daripada salat, kan, selain daripada puasa, selain daripada zakat, haji juga termasuk salah satu daripada perkara yang menyebabkan terbinanya Islam. Ya? Sebab tu ketika Nabi berada di Mekah, ketika Nabi mengerjakan ibadah haji, ada satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi didatangi oleh satu kumpulan haji daripada Yaman. Lalu mereka datang berjumpa dengan Nabi. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ini mula-mula gini, ini mukadimah gini, boleh tak kau ceritakan kepada kami tentang kelebihan menunaikan haji? Kata Nabi, bala, boleh. Tak ada hal lah, contoh itulah. Apa salahnya, kata Nabi. Sebab Nabi pernah ditegur. Datang seorang lelaki buta, jumpa Nabi. Assalamualaikum, dia buta. Bagi salam, Nabi tak jawab. Nabi jawab, tapi Nabi jawab lahan. Waalaikumsalam. Sebab pada ketika itu Nabi sedang berbincang dengan pemuka-pemuka Quraisy, pemimpin besar Quraisy. Sebab pemimpin besar Quraisy datang jumpa Nabi, nak berbincang sesuatu dengan Nabi, tapi syaratnya jangan ada orang-orang biasa. Maknanya kalau orang yang tak ada jawatan tak boleh ada. Maknanya sahabat-sahabat tak boleh ada, melainkan Nabi seorang. Datanglah beberapa orang pembesar Quraisy berbincang dengan Nabi seorang. Itu syarat dia, tak boleh ada orang biasa. Sebab pembesar Quraisy dia menteri, mesti dia malu, kan? Sedang Nabi berbincang, datanglah seorang sahabat yang buta. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Nabi jawab, tapi jawablah, Waalaikumsalam. Sahabat ni bagi salam lagi, Assalamualaikum. Sebab apa? Bila Nabi jawab salam, kalau Nabi jawab Waalaikumsalam, sahabat ni puas hati. Sebab sahabat tahu Waalaikumsalam tu doa, kan? Kita nak suruh tok guru baca doa, tok guru tolong doa, macam tu payah. Orang duk impit dia, tak susah kita nak dia doa untuk kita. Dia bagi salam, Assalamualaikum tok guru. Dia menjawab Waalaikumsalam, tu pun doa juga. Takkanlah tengah-tengah orang ramai, contoh macam Ustaz Azhar, orang duk impit-impit, Ustaz tolong doa, bila nak angkat tangan? Bagi salam, Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam, doa. Yang ni yang sahabat buat. Lalu bila sahabat ni bagi salam kali ketiga, Assalamualaikum ya Rasulullah, sahabat ni sambung lagi, tolong ajarkan sesuatu kepada aku apa yang telah diajar oleh Allah kepada engkau. Sahabat yang buta ni kata, Nabi diam, Nabi jawablah Waalaikumsalam. Lalu sahabat ni kata, sebab apa? Sebab Nabi patuhi syarat pembesar Quraisy tadi. Lalu turun ayat yang menegur Nabi. Allah kata, Abasa wa tawalla. Kenapa kamu berpaling daripada dia ya Muhammad? Kenapa kamu tak jawab salam dia wahai Muhammad? Dia mengharapkan doa daripada kamu, kenapa kamu tak doa untuk dia? Apa tegur Nabi? Sebab tu ini dalil menandakan bahawa Quran itu bukan datang daripada Nabi. Quran itu datang daripada Allah. Kalau Quran itu datang daripada Nabi, takkan Nabi nak cerita benda ni kat kita? Tak. Jadi datanglah satu gerombolan Yaman
jumpa Nabi, minta supaya Nabi ceritakan kelebihan haji. Bala, kata Nabi, boleh, aku salah ni. Lalu kata Nabi, ayyu rajulin, mana-mana lelaki, mana-mana individu, kharaja min manzilihi, mana-mana orang lelaki ataupun mana-mana individu yang keluar daripada rumah, hajjan, dia niat haji, atau mu'atimara, ataupun dia niat untuk mengerjakan umrah, fakullama qadama wa wada'a qadama, setiap kali dia langkah, masa dia keluar daripada rumah, setiap langkah, setiap langkah tu semata-mata nak menuju ke tempat haji atau semata-mata nak menuju ke tempat umrah, kata Nabi, setiap dosa-dosa yang telah dia lakukan, yang tanatharallahu dhunubi, setiap dosa yang pernah dia lakukan, semuanya gugur. Kama yatanatharul waraqu minasyajari, seperti mana gugurnya daun-daun daripada pokok. Kata Nabi, barang siapa yang keluar daripada tempat tinggal dia dengan niat nak menunaikan haji ataupun umrah, maka setiap langkah, lah ni kita pergi naik kapal terbang, jadi macam mana nak kira langkah tu sih? Kita kira lah kilometer pula. Puan, orang yang pergi naik motor, ada pembara haji kan, masuk belah Siam, masuk belah rumah. Sahabat saya pergi Siam, rupa-rupanya dekat Siam, sepadan rumah ada satu pulau, nama pulau ni Pulau Yasin. Wah, nak kena pergi. Siapa orang Kedah dia kena pergi. Ada orang Kedah ni? Wah, orang dah buat. Australia. Orang Kedah dia kena pergi. Orang belah-belah utara dia kena pergi. Sebab apa? Satu tempat di Thailand, dia dekat sepadan rumah, ada satu pulau, nama pulau ni Pulau Yasin. 100% penduduk di Pulau Yasin tu orang Islam, cakap Kedah. Tak percaya babi kan? Dia lebih kurang 600 km daripada Yala, daripada petani. Dia sebab ada satu tok guru di situ, nama tok guru ni Yasin. Dia belajar dengan syekh daripada Yaman. Masih ada lagi pondok di sini. Dia pulau. Kerja utama mereka ni nelayan. Tapi cakap guna bahasa Kedah. Hang-hang itu, ayak-ayak sepada situ. Di Thailand cakap ayak. Ini Siam Kedah tu. Dah. Ada pergi? Tak. Ada pergi jalan kaki, ada pergi Pulau dulu naik kapal laut. Dia kira berapa kilometer lah. Pusingan roda, kira pusingan roda lah. Tapi kata Nabi, kullama qadama wa wada'a qadama, setiap kali langkah, setiap langkah. Semasa kita nak menuju ke Mekah tu, sebanyak mana langkah yang kita telah lakukan, itulah kata Nabi, sebanyak itulah dosa yang pernah kamu lakukan akan gugur, seperti mana gugurnya daun-daun daripada pokok. Allah, kan? Banyak hadis itu, panjang lah. Baik, kita tahu kita ibadah haji adalah salah satu daripada rukun Islam, dan kewajipan ini dikenakan kepada orang yang telah memenuhi syarat. Nampak? Tak cukup syarat, tak boleh. Saya pernah dengan jemaah daripada Mesir. Kita nak pergi naik coaster. Dia bukan bas. Kalau bas yang besar, seat kita boleh adjust. Tapi kalau naik coaster, bas kecil, seat tak boleh adjust. Jadi lah, tegak gitu. Tak.
sampai dekat sempadan. Dia Israel ni, dia kawal sempadan. Israel tahan 2 minggu. 2 minggu saya tak lalu balik Tapi Papa Arab ni, mereka ni laksa. Bayangkan tidur dalam koster 2 minggu kat sempadan. Koster ni bukannya boleh eja kursi straight je ni, tegak gini, duduk berteduh dalam bah tu 2 minggu. Punya mujahadah ni pokok Arab ni, saya tak tahan balik. Dan nampak dah Saudi tu 40 minit je daripada Teluk Aqabah tu, 40 minit nampak Saudi. Situ Saudi. Nampak dah Hilton dekat Jordan, nampak dah tu Israel, nampak. Tapi sebab Allah tak pilih, tak boleh pergi. Sebab tu nak pergi haji ni tuan-tuan, siapa kata syarat pergi haji ni duit? Yang penting syarat dia niat je. Ada niat nak pergi haji, insya-Allah adalah khair dia. Sahabat saya bawa teksi je, memang duit tak cukup lah. Kalau nak harap hasil daripada teksi nak pergi haji, jangan harap. Satu hari marilah seorang penumpang Arab, tanya sahabat saya ni, kamu dah buat haji belum? Dia cakap dalam bahasa Inggeris, hilang. Sahabat saya kata tak mampu. Kalau nak harap pendapatan teksi, nak himpun duit pergi haji, memang takkan mampu, memang takkan cukup lah. Pak Arab ni dia tak pun, masa dia nak turun daripada teksi, dia bayar tambah, dia bagi satu sampul. Sahabat saya buka sampul, tengok cek. Dia buka cek, dia tak percaya, 100,000, tak percaya. Kok lah dia silap. Dia tunjuk kat kawan, betul ke ni? Ni berapa ni? Kawan dia kata sah 100,000. Pak Arab ni bagi gitu, kering dia gitu. Saya fikir mungkin jemaah ukhuwah ni boleh jumpa dia kot. Dia bubuh ikon keliling. Oh, tak panas dia. Tidak jemaah pun boleh panas tak. Ini wujudlah hujan dekat luar. Kan Berzi? Kalau tak hujan ni, rasanya panas ni. Kena jumpa dia. Sebab tu syarat satu-satunya ibadah yang sempurna syarat haji. Tak lain daripada haji, solat, puasa, zakat. Sama ada sempurna atau tak sempurna syarat, wajib kita kena laksanakan. Boleh ya? Baik. Iaitu syarat haji ni apa dia? Pembekalan yang cukup. Dah kena ada bekal yang cukup. Sama lah macam syarat kita nak pergi belajar. Lan tanalul ilma illa bisittah. Kata ulama, kamu takkan dapat ilmu melainkan ada beberapa syarat ni. Antara syarat-syarat nak pergi dapatkan ilmu, antaranya cukup bekalan. Mesti kena ada perbelanjaan. Kalau tak ada perbelanjaan, nak belajar macam mana? Kan? Samalah dengan syarat haji. Syarat dia yang pertama, mesti cukup bekalan. Baik Ustaz, saya tak ada duit, saya buat pinjaman. Dan dia cakap, dia main kutu. Kutu bukan pinjam. Dia buat personal loan, pergilah Easy RSB. Dia tak ada duit, wajib ke dia buat pinjaman semata-mata nak pergi haji? Tak wajib lah. Sebab apa? Sebab syarat dia mesti cukup bekalan. Maknanya kalau kita buat pinjaman, itu retinya tak cukup bekalan lah. Dia ada hutang yang mesti dia kena langsaikan, tapi dia tak langsaikan hutang semata-mata sebab nak pergi haji. Wajib tak pergi haji? Tak wajib, sebab wajib dia langsaikan hutang. Ya? Kita anak lelaki, anak lelaki ni berat pada mak bapak. Dah, mak bapak kita belum pergi haji. Boleh ke kita sebagai anak lelaki kita pergi dulu daripada dia? Mana Imam? Jarang tanya Imam ni. Sebab malam ni dia ada. Jangan malam ni ada je. Mana Imam? Kita anak lelaki berat belah mak bapak. Mana boleh berat belah isteri? Mak bapak kita tak pergi haji, kita hajikan isteri dulu. Habis mak bapak kita dia dah cakap,
Tanggungjawab anak lelaki belah mak bapak dia berat. Kalau boleh, kita hajikan dulu mak bapak kita. Kalau boleh, kalau banyak duit, kalau tak banyak duit tak apalah, gitu. Boleh kat kita seorang je, bubuhlah. Tapi kalau boleh, kita sebagai anak lelaki beratkan dulu mak bapak, hajikan mereka dulu. Tapi berapa ramai yang boleh beriman dengan benda ni? Rugi pergi Mekah sekarang ambil haji berapa ribu ni? Itu 10 tu yang koman punya, 20 ribu. Ambil lah yang koman, tak apalah, muasasah ni dah 10 ribu. 10 ribu makna kalau untuk dua dah 20 ribu. 20 ribu ni punya lama aku simpan, boleh habis macam tu je. Punya ramai, berapa ramai nak yakin benda ni? Tak boleh. Kalau hang kena macam tu lah boleh. Jawab boleh kalau buat ni. Kena buat. Jangan. Kan calang-calang iman yang boleh buat macam ni. Dah sendiri bila aku nak soal saya tak perasan benda ada sebenarnya. Itu yang saya tak sebut nama dia. Lepas ni saya sebut. Baik. Yang kedua, dia kata mesti sihat. Macam mana kalau dia duduk atas kursi roda? Dia mampu fikir, dia boleh melihat, dia boleh mendengar, dia boleh bercakap, cuma tak boleh jalan je. Masih wajib ke haji? Wajib lagi. Tak ada kursi roda. Sampai di sana, dia tak mampu, tak apa, dia upah je. Boleh. Nampak? Contoh, mak bapak kita tak sempat pergi haji, tapi dia ada wasiat. Tak? Esok tolonglah hajikan mak, hajikan ayah. Betul meninggal, tapi dia ada wasiat. Ketika tu wajib. Kalau anak tu berkemampuan, wajib dia kena tunaikan wasiat arwah mak bapak. Buatlah haji badan. Ya. Tapi kalau mak ayah tu tak wasiat, tak apalah. Kalau kita nak buat. Kalau kita mampulah. Macam bak korban lah. Bak korban, arwah pak mak kita tak pernah wasiat supaya kita buat korban untuk dia. Dia tak pernah berwasiat. Lalu kita ada duit, kita nak buat korban untuk dia, boleh. Tapi qaul yang dhaif mengatakan boleh. Tapi buat diam-diam sudah, buat senyap-senyap sudah, boleh. Tapi kalau dia perlu wasiat, kita kena buat. Ya. Baik. Yang ketiga, syaratnya aman perjalanan. Orang Syria tak wajib pergi. Ya. Belah Yaman tak wajib pergi sebab dia pergi perang. Belah Palestin tak wajib pergi sebab dia pergi perang. Malaysia kalau tak sebab pilihan raya, wajib pergi sebab aman perjalanan. Ya. Baik, sebab tak ada perang, setakat demonstrasi je boleh pergi lagi, kan? Ya. Baik. Bila seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat ini yang Allah kata manis tata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu, makna mampu di sini memenuhi syarat-syarat ini. Baik. Bila seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat ini tidak mahu melakukannya haji itu, maka ia, jadi seseorang itu telah melakukan suatu dosa yang mana dosa itu dosa yang besar. Wal-iyadzu billah. Hari ni kita daftar haji tu tahun 2030 baru boleh pergi. Tak. Pasti 2030 baru boleh pergi. Dia tuan-tuan, Saudi, kalau tuan-tuan baca sejarah dia bukanlah asal usul dia daripada Islam. Keluarga Saud ni asal usul dia daripada Yahudi. Ya, asal usul dia daripada Yahudi.
Sebab tu jahat tak jahatnya buat-buat. Dulu Masjidil Haram bolehlah kita katakan ulama-ulama Syafi'i yang jaga masjid. Jadi nak pastikan kesatuan jemaah di masjid tu ulama Syafi'i jaga. Tapi jahatnya buat-buat Wahabi ni. Bila Masjidil Haram mula baru bertukar kuasa, mana kerajaan Saudi jaga, dapat hak penjagaan Masjidil Haram, dia nak pecahkan kesatuan ni. Cara dia apa? Dia hantar imam di kalangan puak-puak dia, Wahabi. Dia hantar imam di kalangan dia. Sebab tu imam di apa, contoh Bilal di Masjidil Haram, seorang yang sedap pun. Sahabat saya kata, selain daripada Syekh Ali Mullah dia, selain pada tu, kalau boleh nak muntah situ. Kadang-kadang menyampah. Sebab apa? Dia tak boleh terima Bilal imam daripada luar. Dia mesti nak orang dia juga. Masjidil Haram ni satu masjid yang terkenal, satu dunia kenal dia. Apa salah kalau cari imam yang terbaik? Kalau cari Bilal yang terbaik, betul? Panggillah Imam Ukhuwah gitu kan. Tak pernah orang Melayu azan dekat Masjidil Haram. Kalau boleh azan cara Melayu, saya fikir sedap sebab dia punya speaker mahal. Tak? Jadi Saudi ni dia hantar imam pertama dia. Tengok jahat tak jahat apa ni. Dia nak pecahkan kesatuan masyarakat di Masjidil Haram tu. Imam yang dilantik oleh kerajaan Saudi Wahabi ni, Allahu Akbar. Tahu apa dia buat? Nampak? Apa dia? Berdehem dalam mazhab Syafi'i batal. Tak. Tapi ulama ni dia masih terbuka. Tak. Dia tahu imam ni bukan mazhab dia, tapi dia ikut. Tapi jahat. Ni imam ni jahat ni atas arahan orang belakang ni. Macam mana nak pecahkan supaya masjid ni tidak dikongkol oleh ulama Syafi'i? Dia berdehem. Dengan harapan supaya ulama-ulama ni mufarakah. Bila mufarakah, nampak tidak ada kesatuan di situ. Tapi ulama ni dia cerdik, dia terbuka. Masih lagi dia ikut, tak apa. Sebab apa? Ada dalam mazhab lain yang mengatakan berdehem besar. Dia tak taksub dengan mazhab dia saja. Tapi nak cerita punya jahatnya puak-puak. Dia nak menampakkan bahawa dialah yang mendukung Islam. Dia buatlah Islam bersih dia. Dia bangunkan Masjidil Haram, dia jaga, dia macam-macam lah dia buat suai Masjidil Haram. Nampak comel. Wah, bagusnya Islam Saudi. Nampak? Kita pergi ke makam masjid tu, makam Nabi tu, Nabi kata apa? Fa idza warada al-Madinah, bila kamu sampai saja di Madinah, safahani bis salam, safahatul malaikatu bis salam, kata Nabi. Bila kamu sampai saja ke Madinah, kamu sampai di Madinah, kamu beri salam kepadaku. Asalnya berjabat salam, berjabat tangan. Lah ni Nabi dah wafat. Kita lalu di makam Nabi, Nabi kata, safahani bis salam, kamu angkat tangan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu berat. Nabi kata safahatul malaikatu bisalam, malaikat akan turut beri salam kepada kamu. Jadi kita nak baca doa di depan makam Nabi bid'ah. Kita pergi McDonald tak apa. Lah ni kat Mekah McDonald pun ada. Dekat Mekah KFC pun ada. Dekat Mekah Starbucks pun ada. Wah, masuk Starbucks tak bid'ah. Kita berdoa di makam Nabi bid'ah. Inilah Islam bersih Saudi. Punya jahat buat ni. Nampak? Kalau tuan-tuan pergi sekarang, clock tower dia ada. Tak, dekat bangunan-bangunan dekat clock tower semua habis dah sekarang. Semua dia nak naik lain. Tak. Ini semua agenda Yahudi. Dulu kita masuk saja ke Mekah tu, benda pertama yang kita nak tengok apa dia? Kaabah. Kita tengok Kaabah boleh menangis. Walah hanya dia batu je. Dan tengok-tengok Kaabah boleh menangis. Maknanya dia punya zoom tu lain. Tapi Yahudi fikir, macam mana sembahyang kita di Malaysia ni boleh tak seronok sebab dunia dah masuk.
Macam-macam benda dah masuk. Kereta, bangunan, rumah, macam-macam, kayu, gajah, badak, semua masuk. Macam mana sembahyang nak khusyuk? Macam itulah. Sekarang ni macam mana sembahyang kita di Malaysia ni tak seronok. Kalau boleh biarlah sembahyang kita, ibadah kita di Mekah tak seronok. Cara dia apa? Kita modern ke Mekah. Antaranya clock tower. Kita masuk saja Mekah, kita nampak clock tower dulu. Bukan lagi nampak Kaabah, nampak agenda Yahudi. Walaupun yang buat tu Islam. Jahat tak jahat pun, tuan-tuan. Ini semua agenda Yahudi. Sebab itulah sahabat saya daripada Iraq kata, kalaulah di Saudi ni tak ada Kaabah, tak ada makam Nabi, aku haramkan diri aku pergi ke Saudi. Muncullah dua benda ni. Kan ada apa pun. Jubah orang Cina buat. Ni jubah. Bukan daripada Saudi. Asil. Saya dapat kontak daripada Tokyo dekat China. Asil. Tonton kalau boleh menjaga jubah asil kaya. Syaratnya ambil 5,000 lai. Dia bagi satu lai RM30. Macam kalau anak menjaga benar. Anak menjaga benar. Saya bagi website dia. Tapi share lah. Ya, jubah asil. Ambil syaratnya kena ambil 5,000 lai. Orang Cina buat ni. Satu lai dikira RM35. Han jual lah 100 dan. Rupa-rupa ni bukan orang Arab yang buat, orang Cina yang buat. Bukan ada apa pun. Mujurlah ada Kaabah, ada makam Nabi. Itu je. Baik, kalau kita balik. Kita ni dah merapu ni. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Man malaka zada wa rahilata tublighu hajja baitillahil haram wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyya aw nasraniyya wa dhalika li anna Allah ta'ala yaqul walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Kalau tuan-tuan belajar balaghah lah, ni orang panggil kalam badi'. Kalam badi' ni maknanya setiap ucapan kita selitkan ayat-ayat Quran. Contoh kita kata apa? Kamu ni jangan kedekut sebab Allah kata bersedekah ni besar kelebihannya. Itu orang panggil kalam badi'. Setiap ucapan kita selitkan ayat-ayat Quran, tapi dalam bahasa Melayu lah, ni orang panggil ilmu badi'. Kalau dalam balaghah lah, tengok Nabi sebut, barang siapa yang telah mempunyai bekal yang cukup, kewangan yang cukup lah, dan kenderaan tunggangan yang dapat membawa dia ke Baitullah, yakni Makkah. Dalam Quran tak sebut Makkah, dalam Quran sebut Makkah, ya. Tetapi ia tidak mahu pergi haji. Ini ketekak ni. Tak. Buat apa pergi haji? Biar pergi London lagi bagus. Saya tazkirah Ramadan di Kuliah Zuhur di filem negara. Lepas habis-habis tazkirah tu, mari hamba Allah ditanya, "Ustaz, saya nak tanya satu benda. Ada ke dalam hadis Nabi suruh kita berpuasa di Mekah?" Wah, ajar apa soalan dia. Benda ni pun nak tanya. Ada ke dalam nas? Wah, punya nas pun nas. Nas tu mana dalil lah. Ada ke dalam nas? Saya dah ketak ni, ini mesti alim ni. Ada ke nas daripada hadis yang mana Nabi menyuruh kita berpuasa di Mekah? Sebab dia kata Mekah bulan Ramadan hari itu penuh. Sedangkan tak ada hadis yang mengatakan Nabi suruh kita puasa di Mekah. Apa nak jawab Dan? Ada syarat jawab apa? Berat apa? Ni Mazuri jawab apa? Ada kenas dalil yang mengatakan Nabi suruh kita puasa ke Mekah? Mazuri? Apa dia jawab? Ganjaran 100,000. Orang jenis buta perut ni, dia tak mau dengar tu semua. Mazuri. Tak. Sebab dia pun ni buta perut tu. Buta perut. Kalau kita kata buta hati, kalau Tok Pu belah Pening kata buta perut tu, saya jawab
Betul, memang tak ada nas. Tapi kebetulan masa tu Olimpik lah, dekat-dekat Olimpik tu bawa habis lah. Daripada kita puasa kat London kan, daripada kita puasa dekat negara Eropah, Europe, bukankah lebih baik kalau kita puasa di Mekah? Walaupun Nabi tak kata, Allah tak kata pergilah puasa di Mekah, tapi Allah sebut la lalladhi bi Makkah mubarak. Tak salah kalau kita menuju ke suatu tempat yang Allah berkat dia. Nah, bukan tempat tu saja berkat, malahan kalau kita berada di situ pun kita dapat keberkatan dia. Dan kita duduk dalam majlis ilmu ni sekarang ni, duduklah dekat mana-mana pun dapat pahala, dapat keberkatan. Kita duduk menyandar kat tiang, dapat balik. Duduklah kat mana-mana pun. Kalau kawasan madrasah, walaupun duduk dekat pagar, dapat keberkatan suasana majlis ilmu. Kalau di situ kita dapat, apatah lagi di Mekah. Baik. Maka kematiannya tidak lain adalah mati sebagai seorang Yahudi dan Nasrani wal-iyadu billah. Ini kalau yang saja-sajalah ya. Agak-agak kalau dia mati kita nak sembahyang orang jenis ni rugi kalau di Penang kalau tak sembahyang rugi 4 kali ke 4 RM4 sini kalau sembahyang dapat duit tak boleh duit sebab tu orang tua sembahyang kalau boleh duit, kalau nak muda mesti ramai mari ya. Kami di Penang dulu pondok lah, dia pantang tengah aksiden tu. Tak pernah ada accident, tak tanya lain dah, mati tak mati dah. Boleh RM4 tu 4 kali ke 4 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar RM4 boleh. Satu hari 3 mayat cukup RM12. Duduk pondok bukan banyak pun ya. Saya jadi driver toko lagi untung, mayat-mayat RM4 dah. Upah driver ada lagi. Kena pula kawan rumah tu ada sikit duit, dia baginya kita duit RM4 sembahyang hadiah. Boleh dah, satu mayat saja dah boleh RM12 dah. Saya kata kalau hari-hari, tapi yang peliknya hari-hari. Saya kata awak malaikat maut suka sangat orang Penang ni. Hari-hari dia. Saya tahu sebab saya driver tunggu. Hari mai rumah angkat kereta. Tahu dah mayat ni. Kena pula ada tawaran. Lepas sembahyang mayat tu, kadang-kadang sebelum sembahyang mayat tu mengaji mayat. Sementara nak tunggu mayat tu mandi, dah. Sementara nak tunggu ahli keluarga datang, kita ngaji mayat. Boleh RM60. Kalau dari pagi katalah mayat tu nak simpan lepas asar, maknanya sebelum asar dia mandi dah. Dari pagi sampai lah pukul 3 berhenti sembahyang Zuhur, boleh RM60. Untung kan. Tu kalau tuan rumah ni ada duit, tak ngaji kubur pula. Ngaji kubur 4 hari 3 hari boleh 350. Banyak duduk pandai memang tak banyak, tapi duduk pondok 350 tu banyak. 3 hari 4 orang, seorang 350. Kalau tuan rumah tu cerdik, dia kata khatam 30 juz, mampu lah. Tapi kalau dia kata baca Quran dan kubur, lah kulhu pun tak apa. Janji baca Quran boleh 350 cukup, tapi tak lalu atas kubur sampai malam, sampai esok pagi 24 jam. Adalah gila-gila lah 4 orang, 2 lah atas kubur, tengah hari atas kubur, malam atas kubur, tak lalu. Saya try sekali je, tak dan 1 hari cabut dah. Saya kata kawan saya, bagi aku RM50 cukup lah. Dia boleh 3.5. Saya kata saya dah selesaikan 1 malam, nak bagilah aku RM50, 300 tu kau ambil lah, okey lah. Boleh untung. Sekarang ni dia mati, dia tak solat, sengaja tinggal solat, dia sengaja tinggalkan haji. Dia mati, kita nak sembahyang untuk dia.
Habis nak apa? Ha? Campak situ. Pengurusi. Sebagai pengurusi ya. Kita tanya pengurusi. Macam mana pengurusi? Nak sembahyang untuk dia? Nak arah supaya makmum dibentuk ataupun biar pilih tu je? Tengok pengurusi dah macam ni. Allah, kena sembahyang. Selagi mana dia Islam, cuma dia melakukan dosa besar saja. Cuma perumpamaan Nabi kata macam Yahudi, macam Nasrani, maknanya berat dosa tu. Nak cerita dosa tu berat. Dosa tinggalkan haji sengaja ni berat hukum. Macam mana kita tinggalkan solat lah, saja je tak nak solat, berat hukum ni. Sampai Nabi bagi perumpamaan macam Yahudi, macam Nasrani. Ya, baik. Kemudian kerana Allah telah berfirman dan Allah telah mewajibkan kepada manusia pergi haji ke Baitullah. Ya, orang tak pergi haji tapi kita panggil haji, boleh tak? Saya datuk-datuk kat masjid pula, biasanya saya panggil haji je. Yang mana dapat gelaran doktor pun saya panggil haji. Yang mana doktor perempuan pun saya panggil hajar. Sampai saya kena tunggu. Dia tu doktor. Tak apa, saya doakan haji. Saya panggil dia haji sebab saya nak doakan semoga haji dia diterima oleh Allah, senyum. Bagi orang yang tak pergi haji, boleh kita panggil dia haji dengan niat kita doa semoga dia dapat haji. Tapi orang yang tak pergi haji, dia minta orang panggil dia haji, yang ni haram jadah. Dia tak pergi haji. Oh, anak haji ni haji, panggil haji. Dia tak boleh ya. Tapi kalau dia pergi haji, dia tak mau orang panggil dia haji, boleh. Orang tak pergi haji, kita nak panggil dia haji, boleh. Kenapa? Mudah-mudahan dengan asbab saya panggil entah haji dan Allah izinkan, Allah pilih entah untuk pergi haji. Ya, baik. Bagi siapa yang telah kuasa menempuh jalan untuk ke sana, yang paling penting kita kena doa. Niat tu kena pasal niat. Mudah-mudahan cukup syarat aku nak pergi haji. Yang penting niat tu kena. Jangan langsung tak simpan niat untuk pergi haji. Kita tengok kat bawah dalam TV, ya Allah, bila dah aku nak sampai sini. Tengok orang pergi, ya Allah, bila dah aku nak sampai sini. Macam kita lalu kat tanah kubur lah. Ya Allah, nanti insyaAllah aku sampai kat sini. Ada dia cakap, sorry, kita akan sampai tak ada. Assalamualaikum ya ahlul kubur, sorry lah. Tak. Selalu kita wa ana insyaAllah. Tak. Kita lalu kat tanah kubur tu, Assalamualaikum, insyaAllah nanti aku pun sampai sini. Macam tu lah kita tengok Mekah pula dalam TV, insyaAllah bila lah aku nak sampai sini, ya Allah, doa, insyaAllah ada khair, insyaAllah ya. Itu makalah yang ke-8, dosa besar yang ke-8 yang dikubur, derhaka kepada ibu bapa. InsyaAllah panjang umur, bulan depan berjumpa lah kita dalam tajuk dosa besar yang ke-8, iaitu menderhaka kepada ibu bapa. Sumaqala wallahu a'lam bishawab. Tutup soalan, habis. Sebab dah banyak kena soal. Nanti kalau buka soalan, mau dekat-dekat pukul 10 habis. Itu yang punca jemaah tak nak datang depan. Jadi kita tutup soalan, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanallah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
ta'alu taqabbal